sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan-jalan ke syurga. Subhanallah, ibarat seperti taman syurga yang seluas mata memandang. Ada satu bahagian pintu nak menuju ke syurga, dihamparkan dengan permaidani syurga, dipakaikan pakaian syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalai ni dah selalu dah. Kan? Kita lalai di shopping komplek, itu biasa. Tak kalah dekat shopping komplek tengah pilih handbag, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan? Tengah makan sedap-sedap. Maksud saya, kita dah selalu banyak santai. Bukan selalu kita berada di majlis ilmu seperti ini. Kalaupun kita tak dapat ilmu, tapi kita jaga adab dalam majlis ilmu, kita dapat banyak kebaikan yang Allah janjikan. Antaranya, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Bukan pangkat, bukan masyhur, bukan harta, bukan pujian, tetapi kebaikan di sisi Allah, rahmat, pengampunan, rezeki yang barakah, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan di barzah baik, kehidupan di akhirat baik. Nabi kata siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia kefahaman kepada agamanya, kefahaman kepada hidupnya. Dan tidak ada cara lain untuk jadi faqih, faham melainkan melalui jalan ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan-jalan ke syurga. Saya tak tahu tuan-puan yang hadir ini kerana nama naik wajib hadir, termasuk dalam kiraan wajib. Saya dulu juga kan ada kursus wajib, kita hadir berapa kali setahun. Saya dulu pun penjawat awam selama 9 tahun di JATKIM, kemudian dihantar bertugas ke Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jawatan terakhir sebagai penolong pengarah bahagian halal. Itu yang saya banyak pengalaman ke industri halal, keluar masuk kilang dan sebagainya. Banyak kerja site lah sebab jadi auditor, nak luluskan CJ halal, pergi buat inspection. Sebelum itu sebagai penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Ketua Unit Runding Cara. Maksudnya saya faham budaya kerja agensi kerajaan. Ia satu budaya kerja yang sangat menguji kesabaran, menguji keimanan dan menguji amanah kita dalam menjalankan tugas. Subhanallah, tak apa. Nak disebutkan, bila Nabi sebut, barang siapa yang tempuh perjalanan menuju majlis ilmu seperti tuan-puan hadir pada hari ini, sama ada sebab diwajibkan, maksudnya terpaksa. Kalaulah disebut, okey, tak ada siapa nak pergi-pergi, siapa tak pergi pun tak apa, kemungkinan tak seramai ini, kemungkinan. Subhanallah, kemungkinan lebih ramai. Wallahu a'lam. Walau apapun sebab tuan-puan berada di saat ini, hakikat sebenarnya yang berkehendakkan kita berada di sini Allah. Yang lain tu jadi sebab. Surat sampai, nama naik, bos ada yang tegas suruh datang dan sebagainya. Hakikatnya Allah ya Qadir yang maha berkehendak. Allah ya Muqtadir yang maha menentukan. Allah ya Qahar ya Jabbar yang maha memaksa. Dan sebagai tanda Allah sangat sayangkan hamba-hambanya. Walaupun ada mungkin dengan kita tak solat subuh tadi. Mungkin ada kerana kita dah lama tak baca Quran, dah lama tak zikir, dah lama puasa sunat. Tak heran pun dengan nak mengejar buat amal soleh, buat amal ibadah. Apapun dosa, bila Allah tunjukkan kasih sayang kepada hambanya, Allah pilih siapa yang dia kehendaki. Dan saya ucap tahniah, syukur kepada Allah yang memilih saya berjumpa tuan-puan yang hebat ni, yang banyak membuat kerja-kerja memudahkan urusan ummah, memudahkan urusan manusia. Itu kerja yang sangat mulia. Allah lah hakikatnya yang memilih kita dengan kemampuannya, ya Qahar ya Jabbar yang memaksa kita untuk berada di sini. Sebab itu tanggungjawab saya pula bukan hanya saya ceramai lah, orang nak tidur, nak borak, nak main phone. Saya yang penting ceramah balik, lepas tu isi borang dapat duit. Contoh ya. Tapi saya ada amanah, tanggungjawab supaya apa yang dikongsikan itu sekurang-kurangnya sampai walaupun sedikit.
Saya tidak akan mengambil mudah amanah yang Allah berikan, kerana saya akan ditanya, adakah kamu hanya kerja menyampaikan, kamu tak berusaha ke menyampaikan dengan lebih baik, dengan lebih menarik, dengan kaedah-kaedah sekian-sekian. Sebab itu ramai orang sampaikan dakwah, tetapi ramai orang tinggalkan pendakwah, kerana pendakwah hari ini tidak menaik taraf, tak upgrade ilmunya, kurang membaca, tak upgrade skill-skillnya, toolsnya dan sebagainya. Jadi subhanallah, sekarang kita dua-dua ada amanah. Saya sebagai penyampai, saya tak ada ilmu, menyampaikan saja ilmu-ilmu yang telah ditulis dan sebagainya. Tuan-puan sekalian pula akan disoal dan ditanya oleh Allah kelak. Sudah sampai ke majlis ilmu, sudah dicatat oleh para malaikat, apakah amanah sebagai penuntut ilmu telah dibuat dengan sebaiknya. Adab dan akhlak kita. Subhanallah. Sabda Nabi SAW seterusnya, barang siapa yang menuntut ilmu berada di majlis ilmu. Ini dalam banyak kitab-kitab bab penuntut ilmu. Tuan-puan, kalau dengar hadis ni, kita akan rasa betapa bertuahnya kita saat ini. Akan didoakan, bukan didoakan, akan dinaungi oleh para malaikat rahmat dan seluruh binatang. Nabi sebut secara detail, sehinggakan burung yang berterbangan, ikan di lautan, memohon keampunan bagi penuntut ilmu dan memohon kebaikan, doa-doa untuk penuntut ilmu. Allahu Akbar. Kalau kita rasakan bahawasanya rumah besar itu nikmat, suami baik itu nikmat, isteri baik itu nikmat, anak soleh-solehah bijak itu nikmat, kita boleh ada duit, boleh beli apa saja, itu nikmat. Tetapi hakikat selepas kita mati, baru kita faham hakikat mana satu nikmat yang sebenar. Sebab itu Nabi sebut, bila mati anak Adam, idza mata bani Adam, bila mati anak Adam, in qata'u amaluhu illa min salas, terputus segala pahala amalan kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Jariyah maksudnya berlari, berjalan. Kita duduk diam dalam kubur, tak ada solat, tak ada puasa, tak ada sedekah, tak perlu zikir, tak perlu puasa, tak perlu buat apa dah, duduk diam-diam. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menggambarkan keadaan kubur bagi orang yang saleh. Subhanallah, ibarat seperti taman syurga yang seluas mata memandang. Ada satu bahagian pintu nak menuju ke syurga, dihamparkan dengan permaidani syurga, dipakaikan pakaian syurga. Ketika itu baru kita tahu betapa besarnya nikmat kita terpaksa hadir majlis ilmu dulu. Masa tu mencari-cari mana pahala yang sebenarnya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi pertamanya, Jumaat yang pertama di bulan Rejab, saya ucap tahniah kepada pihak penganjur kerana memilih pada waktu yang tepat, yang sangat baik. Dan saya bersyukur sebab saya pasti di hadapan saya ini adalah orang-orang yang terpilih